Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, berjumpa lagi dengan Cikgu Murni. Untuk hari ini, Cikgu ingin menerangkan mengenai karangan jenis laporan. Okey, karangan jenis laporan merupakan salah satu daripada karangan berformat. Okey, biasanya murid-murid bila dengar sahaja karangan jenis berformat, takut kan untuk menjawab. Sebab apa? Sebab tak ingat format. Jadi di sini cikgu ingin membantu kamu supaya kamu ingat format karangan jenis laporan. Okey, jom kita ulang kaji bersama Cikgu Murni. Okey, format karangan. Okey, format karangan. Yang pertama, karangan jenis laporan ni mesti ada tajuk laporan. Okey, tajuk laporan. Ingat, tajuk laporan iaitu ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan diberi garis di bawahnya. Ada dua perkara di bawah tajuk laporan. Yang pertama, huruf besar di setiap awal kata dan juga kita garis bawah tajuk tu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat isi laporan. Okey, ini isi laporan ni karangan biasa pun memang dia ada isi kan. Sebab kita perlu kembangkan isi. Okey, dimulakan dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa. Yang ini tiada beza dengan karangan biasa. Okey, sebab karangan biasa macam cikgu cakap tadi, memang karangan biasa pun memang ada isi laporan. Okey, seterusnya kita lihat yang ketiga, mempunyai pengakuan pelapor. Okey, ditulis di sebelah mana? Ditulis sebelah kiri. Laporan selepas perenggan akhir sesudah melangkaui 2 atau 3 baris kosong. Huruf pertama mestilah huruf besar dan dibubuh tanda koma selepas pengakuan tersebut. Okey, yang ketiga ialah pengakuan pelapor. Okey, di bawah sekali dan di sebelah kiri. Kemudian kita lihat tarikh. Okey, laporan ada tarikh. Ditulis di sebelah kanan. Kalau pengakuan pelapor tadi sebelah kiri. Tarikh sebelah kanan. Ditulis di sebelah kanan laporan setentang dengan pengakuan pelapor. Sama baris dengan pengakuan pelapor tadi. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, yang kelima, mesti ada tanda tangan pelapor. Okey, tanda tangan. Ditulis di sebelah mana? Ingat, di sebelah kiri, bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor. Okey, ni sebelah kiri. Tanda tangan selepas pengakuan pelapor. Kemudian, nama pelapor ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan. Okey, sekarang kita dah ada 3 lah. Yang pertama tadi, yang 3 berturut-turut. Yang pertama pengakuan pelapor. Yang kedua tanda tangan. Selepas tanda tangan, nama pelapor. Okey, seterusnya kita tengok. Yang terakhir iaitu jawatan pelapor. Mesti ada jawatan pelapor iaitu ditulis di sudut bahagian kiri, di bawah dan dibubuh tanda koma di hujungnya. Seterusnya ditulis nama persatuan yang diwakili dan dibubuh titik. Maksudnya yang pertama tadi yang bahagian bawah apa dia? Pengakuan pelapor, kemudian tanda tangan pelapor, nama pelapor, dan juga jawatan pelapor. Okey, jelas? Seterusnya kita lihat contoh karangan. Okey, contoh karangan. Hari ini kita lihat anda telah terpilih mewakili sekolah ke suatu kem motivasi untuk memimpin persatuan ko-kurikulum di sekolah. Anda telah diminta untuk menyerahkan satu laporan lengkap tentang kem itu. Tulis laporan itu selengkapnya. Okey, mari kita lihat macam mana karangan jenis laporan. Okey, ini adalah contoh. Okey, contoh laporan lah. Okey, yang pertama,
pendahuluan yang baik bagi karangan laporan sepatutnya merupakan sebahagian daripada isi laporan. Apakah yang dimaksudkan? Nanti kita akan lihat. Okey, pendahuluan mesti ada tajuk laporan. Ini yang cikgu nyatakan tadi, tajuk laporan. Cuba perhatikan setiap awal perkataan, okey, huruf besar, betul tak? L, laporan, K besar, M besar, P besar, P persatuan, P besar, S besar. Kemudian kita gariskan. Ini ialah format untuk tajuk laporan. Ingat, senang je. Tajuk, okey, setiap awal huruf tu kita buat huruf besar, kemudian kita garis. Okey, macam mana pendahuluan? Okey, pendahuluan yang baik, kita masukkan latar belakang camp. Okey, tengok camp motivasi pemimpin Persatuan Sekolah-Sekolah Menengah seluruh daerah Kuala Langat dan Sepang telah diadakan di Kompleks iKlas Pantai Morib dari 5 Mac hingga 7 Mac 2017. Okey, ada kat mana? Camp ni kat mana? Tempatnya di mana? Bilangan peserta ada apa? Kemudian upacara perasmian tu siapa yang rasmikan? Okey. Kemudian yang kedua, ni dah masuk kepada isi. Okey, isi satu, objektif camp. Okey, perenggan yang kedua selepas pendahuluan tadi kita masukkanlah objektif utama tu untuk apa? Untuk memberikan bimbingan, pengetahuan dan pendedahan kepada para pemimpin persatuan kurikulum di sekolah. Okey, kita masukkan objektif. Apa objektif? Kenapa camp itu dijalankan? Okey, kemudian isi seterusnya. Kita cerita dalam perenggan yang ketiga, kita cerita kegiatan sepanjang camp. Apa? Okey, apa aktiviti yang telah dijalankan? Contoh, pelbagai kegiatan telah dijalankan sepanjang camp ini berlangsung. Okey, beberapa ceramah tentang kepimpinan turut disampaikan. Okey, ceramah ni ialah aktiviti lah. Kemudian apa lagi aktiviti yang dibuat? Bengkel. Dalam bengkel, okey, diberi pendedahan tentang cara menyusun program persatuan. Kemudian apa lagi? Peserta dibimbing untuk menyampaikan ucapan yang baik. Okey. Seterusnya, perenggan yang keempat, kesan daripada camp itu. Kita ceritakan, okey, kesan. Camp selama 3 hari ini berjaya. Okey, ini kesan dia. Berjaya menerapkan kesan positif kepada diri para peserta. Kemudian kita huraikan. Okey, dan seterusnya isi kelima, mencungkil potensi pelajar. Okey, ceritakanlah mampu mencungkil potensi pelajar. Okey, seterusnya. Ini dah nak penutup ya. Penutup, macam mana penutup? Kita lihat. Okey, penutup. Perenggan yang baik bagi karangan laporan sepatutnya merupakan ucapan terima kasih, tanda tangan pelapor, nama dan juga jawatan. Okey, ini penutup. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memilih saya untuk menyertai camp ini. Okey, ucapan terima kasih. Kemudian, ini yang kita lihat di awal-awal tadi tu. Di awal tadi cikgu dah terangkan. Ini adalah formatnya. Okey, ini pengakuan pelapor. Disediakan oleh. Disediakan oleh tadi. Depan huruf besar dan diakhiri dengan koma. Kemudian tarikh. Tarikh ni setentang dengan pengakuan pelapor. Kemudian nama. Tanda tangan. Tanda tangan pelapor. Kemudian nama pelapor huruf besar kesemuanya dan juga apa dia ni? Ni ialah jawatan pelapor. Okey, jadi cikgu harap awak boleh ingat format karangan jenis laporan. Okey. Tips menjawab soalan. Okey, yang pertama, kenal pasti kata kunci soalan. Kenal pasti kata kunci soalan. Dia nak apa? Soalan ni nak apa? Kemudian yang kedua, kenal pasti skop tajuk soalan. Soalan tu nak laporan mengenai apa? Perkemahan ke? Camp motivasi ke? Aktiviti persatuan? Okey, kenal pasti skop soalan. Okey, yang ketiga, fahami kehendak soalan. Apa yang perlu kamu lakukan?
Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap perkongsian ini memberi manfaat kepada kamu dan membantu kamu untuk menjawab soalan karangan jenis laporan. Okey, jumpa lagi.